Sebenarnya dalam kes Datuk Seri Anwar ni, ia adalah antara Datuk Seri Anwar dengan Saiful, bukan begitu ya? Dan saya kira tidak relevan jika heret rakyat untuk menjadi hakim negara. Rakyat hakim negara itu bahasa yang mereka gunakan tahun 98-99. Kalau kita nak bagi rakyat jadi hakim negara ni, itu waktu pilihan raya lah. Tetapi dalam perundangan, hakim lah menjadi hakim, bukan rakyat menjadi hakim. Sebab ada sebahagian rakyat berpandangan liwat itu tidak salah. Tetapi hakim mengatakan liwat salah, bukan begitu? Jadi tak boleh rakyat menjadi hakim negara dalam kes-kes perundangan. Saya fahamlah retorik perkataan rakyat hakim negara itu. Rakyat hakim negara ini hanya retorik pembangkang. Rakyat menentukan kepimpinan negara dalam pilihan raya itu betul, tapi rakyat hakim negara itu tak betul, ya. Kerana hakim ini kita bagi kepada hakim lah, kerana mereka pakar undang-undang, dan mereka tahu yang mana salah, yang mana tak salah. Dan apa yang berlaku ialah kes ini kes individu, antara seorang individu dengan seorang lagi individu. Antara siapa? Antara Anwar Ibrahim dengan Muhammad Saiful Buhari Azlan. Itu antara dua orang yang nak diseret 100,000 rakyat bersama ni. Apa hal? Adakah sistem kehakiman Malaysia ni tidak telus? Apa pula tidak telus? Berapa puluh kali ditangguh atas permintaan pihak mereka perkara itu. Saya boleh tidur lena malam kes ini kerana bukan UMNO yang bawa Anwar Ibrahim ni ke mahkamah. Bukan Barisan Nasional yang bawa Anwar Ibrahim ke mahkamah. Kalau UMNO dan Barisan Nasional membawa Anwar Ibrahim ke mahkamah, saya tak boleh tidur lena sehingga 9 hari bulan. Sehingga saya tahu Anwar Ibrahim bersalah. Tetapi saya tak kisah Anwar Ibrahim salah ataupun tidak. Kerana bukan UMNO dan Barisan Nasional yang bawa Anwar Ibrahim ke mahkamah. Kalau ditakdir mahkamah memutuskan dia lepaslah dia. Betul tak? Kalau ditakdirkan Anwar Ibrahim bersalah, bersalahlah dia. Sebab ini adalah kes antara dua individu. Kenapa perlu diseret seluruh rakyat untuk membela kes dua individu, kes satu individu? Apakah seorang lagi itu tidak layak untuk diberi keadilan hanya kerana dia bukan orang besar, bukan ketua pembangkang, bukan bekas timbalan Perdana Menteri? Dari segi keadilan, Saiful juga perlu diberi keadilan, ya. Jadi saya ingin jelaskan sekali lagi, UMNO Barisan Nasional tak terlibat tentang hal ini. Kalau dia menang, kalau dia lepas, kalau dia tak lepas. Yang salah tetap salah, yang tak salah lah. Dan saya boleh tidur lena sehingga 9 hari bulan. Tetapi saya tidak boleh tidur lena kalau pihak-pihak begini yang menganggap keamanan itu suatu bebanan pada mereka. Ini yang jadi masalah kita sekarang ni. Pihak pembangkang ni menganggap kalau negara ni aman, bebanan untuk mereka. Kalau negara ni damai, liability untuk mereka. Kalau negara ini harmoni, maka pada pandangan mereka, mereka tak boleh menang pilihan raya. Jadi oleh kerana itu perlu dikucak-kacirkan dengan pelbagai perkara, tuntutan-tuntutan yang tak berfaedah, demonstrasi jalanan, apa semua. Kita dah ada akta yang dipersetujui Dewan Rakyat dan Parlimen, iaitu Akta Perhimpunan Aman. Sesiapa juga saya kira yang ingin berhimpun perlu memahami dan mengetahui akta itu. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Saya juga ingin menyatakan kepada Azmin Ali, kena hormati akta yang telah diluluskan oleh Parlimen mengenai Perhimpunan Aman ini, ya. Dan jangan kita kucar-kacirkan negara yang telah diiktiraf nombor 19 daripada 154 negara yang dibuat kajian paling aman dalam dunia. Seluruh Asia ini nombor 4 paling aman di Asia. Selepas New Zealand, Jepun, Australia, nombor 4 ialah Malaysia. Mereka sakit hati dengar angka ni. Mereka sakit hati tentang
Data-data ni cukup sakit hati lah. 19 daripada 154, 4 dalam negara Asia selepas New Zealand, Jepun dan Australia, nombor 4 Malaysia. Paling aman, paling damai, paling harmoni negara. Pembangkang cukup sakit hati benda ni. Kalau ini kita jaja seluruh kampung, mereka tak menang belah raya. Jadi mereka perlu kucak-kacirkan negara ni. Itu yang saya tak boleh nak tidur. Bukan hal Anwar Ibrahim saya tak boleh nak tidur. Hal Anwar Ibrahim saya boleh tidur lena. Bebas tak bebas terpulang. Itu kes dia dengan Saiful. Kalau kena nasib dia lah. Tetapi nak membawa ratusan ribu orang di situ yang menyebabkan negara mungkin terjejas dari segi image-nya, ini tak boleh dimaaf lah. Kecuali mereka memenuhi apa yang ada dalam akta yang baru dilulus di Parlimen mengenai himpunan aman itu. Ya. Semalam Mursyidul Ampas kata kerajaan tak perlu nak halang demonstrasi itu sebab itu adalah hak individu. Memang? Memang hak individu ni banyak. Tetapi Malaysia ni ada undang-undang. Hak individu yang dalam peraturan yang dibenar. Takkan Mursyidul Am tak faham itu. Kalau kita nak bagi hak individu, dia kata saya berhak untuk begitu begini tanpa peraturan. Saya berhak untuk buat apa sahaja, tak boleh. Hak individu yang ada dikawal oleh peraturan. Kita memberi peraturan ini lampu merah, kita kata berhenti. Tapi kalau ada orang nak melanggar lampu merah di persimpangan yang begitu sibuk, maka dia tanggung sendirilah. Oleh kerana itu, individu yang berkaitan hendaklah mengikut peraturan lampu merah kena berhenti. Peraturan di sini ialah perhimpunan aman ada guideline dan peraturan yang patut mereka ikuti. Undang-undang ni umpama apa kat tepi jalan yang di bawahnya ada cerun-cerun? Apa tepi tu? Yang ada besi-besi tepi tu? Rail. Guard rail. Itu undang-undang. Undang-undang adalah umpama guard rail itu. Kalau kita langgar, masuk dalam gaung lah. Bukan begitu. Undang-undang itu adalah untuk kebaikan. Peraturan itu untuk kebaikan. Kalau langgar guard rail tu masuk gaung, nak pergi Cameron Highland atau nak pergi Genting Highland, bukan nak judi lah kan? Langgar guard rail tu, masuklah kau ke gaung. Guard rail itu ialah undang-undang dan peraturan dan akta. Itu pandangan saya pada Mursyidul Ampas. 122 tahun tu berhenti. Yang dia tak berhenti-berhenti lagi, faham? Nota kecil untuk Mursyidul Ampas.